Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. 我们在天上的阿爸父神， Tuhan yang sudah datang ke dunia 你已经来到这个世界， dan sudah melayani kami, 你已经服侍了我们， bahkan mati mengorbankan diri bagi kami. 甚至你为我们牺牲你的性命。 Kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. 我们感谢神，在我们的每天生活当中，你赐给我们的恩典。 Tidak berhenti sampai di situ, Engkau bahkan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami menjalani hidup kami di dunia ini. 在我们的日常生活当中，我们也看到主你差派圣灵在我们的当中。 Tuhan, di tengah keadaan yang kami alami saat ini, 主要在我们所遭受的这个急难当中， kami sungguh bersyukur kalau kami diizinkan untuk boleh merenungkan kembali firman-Mu. 我们感谢神，今天早上你给我们机会能够思想你的话语。 Sebentar kami akan sama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. 我们这时候要听神的话语，我们要思想神的话语，我们要读神的话语。 Tuhan, tolong kami supaya kami mendapatkan berkat. 主啊，求主你帮助我们，求你赐福我们每个人。 Buka telinga, hati, dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. 求主你打开我们的耳朵，打开我们的心来领受你的话语。 Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 主，我们感谢你，我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家早安。 Bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah kita untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. 感谢神，今天早上我可以在我们当中来分享神的话语。 Setelah sekian lama ada di rumah saja, saya cukup bersyukur hari ini saya boleh datang ke gereja. 我在家里，在一个很长的一段时间之后呢，我感谢神，今天早上我可以到教会来。 Dan saya yakin jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah pun iri terhadap kami semua yang ada di sini. 我想在家中的弟兄姐妹，可能你看到我们可以在这里，可能你又觉得有一点的就是觉得我们很荣幸可以在教会里面。 Kita mau sama-sama berdoa supaya pandemi ini boleh segera berlalu dan kita boleh sama-sama ibadah lagi di gereja Tuhan. 让我们能够一起的不断的祷告，但愿这场疫情能够很快的就要平息下来。 Ada amin saudara? 我们阿门吗？ Kurang kenceng nih kayaknya. Ada amin? 我们都阿门吗？ Amin ya. 阿门。 Saudara sekalian, selama sebulan terakhir ini kalau kita memperhatikan tema khotbah kita di ibadah kita, 弟兄姐妹，如果我们有注意到我们教会这一个月里面的这个讲道的主题， sebuah tema besar yang diambil adalah tentang pelayanan. 我们这一个月里面所讲的最主要的主题就是有关于服事。 Saya percaya tema ini diambil oleh para hamba Tuhan dan majelis tidak karena ya udah comot aja begitu. 我相信呢，我们的教会的牧师跟这个执事们，他们就是用这个主题，不是这样子随便就拿了这个主题。 Tetapi pasti melihat kondisi pelayan-pelayan di gereja kita. 当然，他们也有看到我们教会的这个服事方面的这个情况。 Apakah mungkin itu tentang jumlah pelayan yang sangat terbatas? 也许是在这个服事人的这个数量是有限。 Banyak jemaat-jemaat yang sudah lahir baru, sudah dibaptis, tapi kok udah bertahun-tahun nggak pernah ngambil bagian dalam pelayanan. 在教会当中有许多会友，他们已经受洗了，他们已经很久成为我们本堂的会友，可是他们并没有参与服事。 Atau saudara ada juga beberapa orang-orang tertentu yang maha hadir. 也或许呢，有一些人呢，他们是都无所不在的。 Seperti Tuhan saja yang maha hadir begitu. 就好像神他们无所不在。 Maksudnya apa? 什么意思呢？ Maksudnya dia ada di mana-mana, di pelayanan apapun dia ada. 也就是说呢，他在我们这个各方面的服事当中，他都存在，他都参与。 Liturgis ada, jadi singer ada, pelayan musik dia juga. 他是主理的，他也是领唱的，在其他的服事当中，他也都有份。 Nanti pelayanan paduan suara dia lagi, Asher dia lagi, 5L lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. 在或者在诗歌这个诗班里面，他也参与，或者他也是成为交代的，所以每一个服事工作都有他。 Saudara melihat kontras ini ya, ada sebagian, ada di satu sisi
ada orang-orang yang jarang sekali pelayanan, bahkan tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang pelayanan di semua tempat. 所以我们看到有这个非常两方面。就是在另一方面呢，我们看到没有人参与服侍另外一方面我们看到参与服侍的人都是那几个人。Saudara, ketika saya coba merenungkan hal ini, saya coba pikir-pikir bagaimana posisi jemaat ya. 所以当我是想这个主题的时候呢，我是以这个一个信徒一个会友的这个角度来看。Kira-kira kenapa ya ada jemaat-jemaat yang belum mau ngambil bagian dalam pelayanan? 我在想说，为什么有一些的会友呢，他们并不要参与侍奉？ Saya coba pikir-pikir, setidaknya ada 3 alasan yang mungkin ada bagi para jemaat sehingga belum mengambil bagian dalam pelayanan. 我想至少有3个的原因，为何这个会友他们不要参与服侍？ Yang pertama mungkin rendah diri. 第一呢，可能他们有这个自卑感。 Ketika melihat orang-orang lain yang sudah pelayanan. 当他们看到有其他的人，他们已经在服侍， Wow, dia hebat sekali. 他觉得他很棒。 Misalnya pemusik, dia main pianonya sampai sangat menjiwai. 比如说弹琴的，他弹琴的时候非常的投入。 Aduh, saya nggak bisa kayak begitu. 我不能好像他这样子。 Saya belum sampai di level itu. 我还没有达到那个阶段。 Sehingga itu yang membuat seseorang menjadi rendah diri dan shutdown diri, nggak mau pelayanan dulu. 所以呢，这个方面使那个人觉得非常的自卑，或者就这样子的原因，他不要参与服侍。 Alasan kedua, 第二个 takut 原因 terhadap penilaian orang lain. 就是他很惧怕其他人、别人给他所定下的这个评价， Takut dinilai buruk, 他很怕人家给他评价是不好的， takut memalukan diri. 他也自己让自己不要丢脸。 Aduh, nanti pelayanannya salah-salah. 如果服侍的后有这个做错了怎么办？ Takut nanti karena saya salah sehingga Tuhan pun ikut malu. 我如果做错的话，搞不好我羞辱了神的名。 Alasan yang ketiga, mungkin tidak tahu harus mulai dari mana. 第三，可能他不知道要服侍哪一个方面的事工。 Saudara, di gereja Tuhan ada begitu banyak jenis pelayanan. 弟兄姐妹，我们知道在教会里面有许多的这个事工， Begitu banyak bidang pelayanan. 很多方面都需要我们服侍。 Saya bingung mau mulai dari mana. 我很困惑，我到底要加入哪一个方面的服侍？ Selain 3 alasan ini mungkin masih ada alasan-alasan lain yang personal, mungkin karena belum punya waktu, belum bisa menyusun prioritas dan sebagainya. 除了我刚才所提到的3个原因，可能还有其他个人的这个原因，就是他们还没有时间，他很忙，或者他没有办法去安排配合他的这个时间。 Saudara, hari ini secara spesifik saya akan mengajak kita sama-sama bahas tentang poin yang ketiga ini. 所以呢，弟兄姐妹，今天早上呢，我个别就是来提这3方面。 Tidak sedikit jemaat yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Tuhan, ingin pelayanan tapi dia bingung di mana dia harus memulai. 所以今天我提到的就是第3的方面，就是有许多的会友，他们要加入参与这个服侍，可是他们并不知道他们要参加哪一个方面的服侍。 Berkaitan tentang ini, saya teringat akan seorang anak remaja. 有关于这个问题呢，我就想到有一个少年人。 Anak remaja ini sudah percaya Tuhan ketika dia SMP 1. 这个少年人当他初一的时候，他已经信主。 Lalu di dalam pergumulannya akhirnya ketika SMP 2 dia memberanikan diri untuk mau ngambil bagian dalam pelayanan. 所以呢，他信主之后呢，在他这个初2的时候呢，他就决志他要服侍神。 Di saat itu di gerejanya pelayanan yang paling dasar di remaja itu adalah paduan suara, saudara. 所以那个时候，在这个少年团契最基本的一个服侍的工作，就是参加这个诗班。 Sehingga ketika diajak oleh beberapa teman-teman remaja yang lain, dia pun memberanikan diri, oke, gabung ke paduan suara. 所以当他的其他的朋友一起约他服侍的时候呢，他就加入了这个诗班。 Suatu kali saudara, ketika sudah beberapa lama dia ikut latihan, ikut pelayanan,
有一次呢，当他已经参加了这个侍奉工作，已经有一段时间的时候， ada seorang teman yang memang suaranya juga bagus dan sangat peka terhadap nada. 有一位朋友，就是这个朋友，他是很会唱歌，他的歌声很好的。 Dia duduk di samping dari si anak remaja ini. 他就坐在这个少年人的旁边。 Dia waktu latihan begitu, 就是当他们练习的时候， tiba-tiba si teman ini mendekatkan telinganya ke si anak remaja ini. 突然间呢，他那位朋友就靠近了他的这个少年人。 Terus coba kamu nyanyi lagi. 他说：“你再唱唱看。” Nah, di saat itulah baru si anak remaja ini sadar kalau dia tuh buta nada, saudara. 就是在那个时候呢，这位少年人他才发现，原来他自己在这个音调的方面，就是没有办法唱得很准确。 Kalau nyanyi di paduan suara tuh dia suara kelima. 如果在诗班里面他唱的时候，可能是唱的是第5声。 Ngerti nggak saudara suara kelima? Jadi kalau di paduan suara ada soprano, alto, tenor, bass. Nah dia kelima, nggak tahu, nggak ada di antara 4 kategori nada ini. 因为在诗班里面呢，就是唱歌的时候有男女高音，有男女低音，有4个音，可是他唱的是第5音。 Tapi anak remaja ini tidak menyerah. 可是呢，这个少年人他并没有这样子的罢休，这样的放弃。 Dia terus belajar, dia melatih diri. 他继续不断的练习。 Bahkan saudara pelayanannya update. 然后他就是他的这个服饰的方面都不断的更新。 Jadi WL untuk memimpin ibadah. 他就是可以带领这个聚会，他成为一个领会的。 Apakah suaranya sudah seindah malaikat sehingga dia memberanikan diri untuk melayani sebagai seorang WL? 他的声音是不是就像天使一般了？所以他就是能够参与这个领会这个诗会的这个事工。 Tidak saudara, masih fales, tapi dia memberanikan diri. Kenapa? Karena ada kebutuhan di bidang pelayanan itu. 其实不是的，他唱歌的时候还是会走调走音的。可是因为这个教会需要到有人在这个方面的服侍，所以他就参与了这个领会这个诗会的这个工作。 Nah, nggak ada orang lain lagi yang bisa pelayanan sehingga ya udah deh, gue nekat maju. Kata si anak remaja ini. 因为没有找到其他的人来服侍，所以他就勇敢的去服侍。 Nah, saudara lihat di sini, ini seorang anak remaja ini begitu semangat, begitu membara sekali semangat dia untuk melayani Tuhan. 我们看到呢，这位少年人他非常热心的，非常有精力的，就是要去服侍神。 Tapi mungkin tempatnya kurang tepat begitu ya. 可是可能在那个时候，其实对他来说并不太适合。 Nah, kadang-kadang di dalam pelayanan itu perlu ada skill-skill tertentu yang dibutuhkan. 因为在一些服侍的这个工作里面呢，也许有一些方面是需要我们有一些的职能的一些的技术的。 Saya pengen main pelayanan di pianis. 比如说，我要成为这个司琴的。 Oh, pernah belajar piano nggak? 你有学过钢琴吗？ Enggak. 没有。 Nanti Roh Kudus yang tolong saya. 等一下圣灵会帮助我。 Saudara, kita nggak bisa ngomong begitu. Kita perlu belajar. Ada skill-skill tertentu yang kita perlu belajar. 所以弟兄姐妹，我们不能这样说，因为有一些的服侍的工作里面呢，我们需要有一些的技术。 Oleh karena itu, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar. 所以呢，我们每一个人都要一起学习。 Bahwa Roh Kudus memberikan kuasa bagi orang-orang percaya agar melayani sesuai karunia-Nya masing-masing untuk membangun tubuh Kristus. 我们知道圣灵呢赐给我们个人能力，让我们能够一起来建立这个基督的身体。 Saudara numpang tanya, ketika seseorang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira pribadi Allah yang mana yang bekerja di dalamnya? 当一个人他信主的时候呢，我们知道是上帝位格里面的哪一个位格是让这个人悔改？ Allah Bapa, Putra atau Roh Kudus? 是圣父、圣子或者圣灵呢？ Allah pribadi Allah yang mana yang menggerakkan seseorang untuk percaya kepada Tuhan? 是这个上帝的威格当中的是哪一个威格感动一个人信主？
Saudara semua pakai masker, saya melihat dengan mata iman, saudara menjawab Roh Kudus. 虽然弟兄姐妹在座的这里都是戴口罩，可是我知道你们都回答是圣灵。 Iya benar, Allah Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. 是圣灵提醒了我们，我们是罪人。 Dan ia juga yang mengubahkan hati kita supaya kita berbalik kepada Tuhan yang benar. 他也是改变了我们的心，让我们能够回转向神。 Allah Roh Kudus juga yang mengubah karakter kita. 圣灵也是改变了我们的品格。 Ketika kita lahir baru, mungkin ada karakter-karakter tertentu yang perlu dipoles. 当我们重生的时候呢，也许我们的品格里面有一些需要被陶造的。 Tapi pekerjaan Allah Roh Kudus tidak berhenti sampai di sana, saudara. 可是这个圣灵的工作并不是停顿在这方面， Dia terus bekerja dan pekerjaannya juga berhubungan dengan pelayanan orang percaya saat ini. 他继续的工作，继续动工。他所做的这个工作，跟我们这个信徒这是生活的服饰的里面是有关联的。 Ia memberikan karunia bagi orang percaya untuk melayani sesuai kemampuannya masing-masing. 他赐了这个信徒们这个属灵的恩赐，让个人可以按照他个人所得到的这个恩赐来服侍。 Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. 我们一起来看圣经，我们看哥林多前书第12章第1节到第7节。 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 7. 哥林多前书12章1到7节。 Saya akan bacakan hanya dalam bahasa Indonesia. Teman-teman boleh memperhatikan Alkitab masing-masing. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, jelas sekali bahwa karunia-karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya untuk kepentingan tubuh Kristus. 所以弟兄姐妹，我们看到这个属灵的恩赐，神把它赐给这个信徒呢，让能够来带给这个基督身体的有给他们益处。 Karunia rohani itu diberikan kepada tubuh Kristus, ya tangan, ada kaki, ada kepala, dengan tugas dan tujuannya masing-masing. 所以我们看到基督的身体里面有手有脚，他们各自有各自的责任、各自的义务。 Tubuh harus semuanya bekerja dengan baik baru dapat efektif. 我们知道这个身体要很好的运行才能够有效。 Kalau tangan sakit, maka seluruh tubuh juga bisa merasakan sakit. 如果手疼痛的时候，我们全身都会感觉到痛。 Demikian juga tubuh Kristus, semuanya harus bekerja dengan baik, sesuai dengan tugas dan tujuannya masing-masing. 所以基督的身体也是一样，每一个的这个身体，要按照神所赐给他们的这个恩赐，在他们的各自的方面来服侍。 Hal inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang karunia rohani. 我们今天要思想的是，就是有关于属灵的恩赐。 Saudara, karunia rohani dimiliki oleh semua orang percaya, pasti ada. 弟兄姐妹，这个属灵的恩赐呢，每一个信徒都会拥有的。 Nah, cuman pertanyaannya, apakah setiap bagian-bagian tubuh ini sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tujuannya masing-masing? 问题是，是不是每一个人都已经按照他所得到的恩赐，已经按照神所赐给他的这个恩赐来服侍？ Setidaknya ada 3 prinsip yang akan kita pelajari hari ini. 我们今天早上会学习3个原则。 Prinsip yang pertama yaitu karunia rohani diberikan kepada orang percaya untuk satu tujuan. 所以我们知道，神赐这个属灵的恩赐给信徒，就是只有一个目的。
Dalam firman Tuhan yang kita bahas, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. 我们刚才所读的哥林多前书第12章，这里说恩赐原有分别，圣灵却是一位；执事原有分别，主却是一位。 Sehingga penting bagi kita untuk kenal apa yang menjadi karunia rohani kita. 所以呢，我们要很清楚的知道我们的属灵恩赐是什么。 Pertanyaan bagaimana kita tahu kita punya karunia rohani itu apa? 问题是我们怎么知道我们的属灵的恩赐是哪一方面的？ Tentu yang pertama yang cara kita bisa tahu kita pelajari firman Tuhan. 第一个方面，我们如果要知道神赐给我们的恩赐是什么，我们当然要读要学神的话语。 Firman Tuhan yang ada dari sudah begitu lama, ribuan tahun, itu tetap efektif untuk kita pakai direnungkan saat ini. 因为我们知道这个圣经神赐给我们的已经有很长久的这个历史的圣经，它能够帮助我们了解神的心。 Firman Tuhan katakan ada karunia melayani, bernubuat. 因为神的话语告诉我们有这个要服侍的恩赐，有这个预言的恩赐。 Ada begitu banyak macam karunia, kita perlu mempelajarinya. 我们知道有各种不同的恩赐，我们必须要学习。 Kita perlu tahu apa saja jenis-jenis karunia rohani dan kita renungkan apa yang ini nih yang cocok buat saya. 所以我们要思想神的这个属灵的恩赐，我们要好好的去思考、去思想，到底神赐给我的恩赐是哪方面的。 Nah, cara kedua supaya kita bisa tahu kita punya karunia rohani itu apa selain mempelajari firman Tuhan. 除了我们从神的话语，我们知道有属灵的恩赐之外呢，我们还能从哪一方面来知道说我们到底在这个恩赐方面我们是哪一方面的？ Mungkin kita bisa mendaftarkan apa yang kita senang lakukan. 另外一个方式就是我们可以列出来我们所喜欢的，我们所喜欢做的 hal-hal yang mungkin secara fisik bisa menguras, tetapi setelah melakukannya hati saudara begitu bahagia. 可能我们在做这些工作的时候，我们会觉得会有一点很累或者很疲劳，可是我们虽然疲劳，可是我们觉得很喜乐。 Apakah itu mengajar anak-anak? 无论是我们教导小朋友， Saudara ngajar anak-anak itu nggak mudah. 弟兄姐妹，我们教导小朋友也并不是一个很简单的事。 Saya pernah jadi guru sekolah minggu dan ngajar anak-anak itu harus jingkrak-jingkrak. 我曾经教过主日学，我知道如果要教导小朋友的话，要跟他们一起很高兴的跳。 Tapi ada orang-orang tertentu yang meskipun fisiknya capek, setelah selesai mengajar hatinya penuh sukacita. 有一些人，他们也许跳了之后觉得很累，可是他们的心里是充满喜乐的。 Ataukah kamu sukacita ketika kamu bersaksi kepada orang lain? 也或者当你做见证的时候，你会感觉到非常的喜乐。 Atau ketika kamu berdoa, kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam, tapi kamu nggak menyadari sudah lewat waktu berjam-jam untuk berdoa. 或者你祷告的时候呢，你可能会用很久的时间祷告，可是，在不知不觉当中，你并不知道你已经祷告了很久。 Saudara daftarkan hal-hal yang membuat kamu sukacita. 所以你要知道说你做的哪一些事情让你感到喜乐。 Lalu daftarkan juga hal-hal yang kamu punya skill. 所以要列出来，你是在哪一方面有一些的技术。 Dengar musik, wah saya sukacita sekali. Tapi secara skill saya nggak bisa main musik. 比如说呢，我非常喜欢音乐，可是你叫我去弹琴或者去弹其他的乐器的话，我不能够。 Nah, sehingga setelah mendaftarkan apa yang membuat kamu sukacita, perlu daftarkan juga kemampuan apa yang kamu miliki. 所以，当你列出来什么事让你喜乐之后呢，你就另外列出来你所喜欢的是哪一方面。 Coba pikirkan apa yang membuat yang setelah kamu melakukan hal itu orang lain juga terberkati. 或者呢，你要知道说，当你做了什么事情呢，别人也是会受感动去做的。 Orang lain semakin mengenal Tuhan dan rindu untuk melayani Tuhan. 别人呢，透过你所做的，他更渴慕去服侍神，更渴慕爱神。 Nah, berkaitan dengan ini kita perlu mendengar dari orang lain. 在这方面呢，我们必须听别人的意见。 Seperti anak remaja yang tadi saya ceritakan, dia merasa dia bisa nyanyi.
所以刚才我讲的那位少年人，他觉得他会唱歌， Tapi ternyata setelah orang lain mengkonfirmasi, dia tidak bisa nyanyi. 可是原来当别人确认之后呢，其实他唱的时候并有一些错误。 Nah, kita perlu kenal karunia kita, kita dengar pendapat orang lain. 我们必须知道我们自己的恩赐，我们也要听别人给我们的意见。 Dan tentu di atas semuanya ini ayat 7 mengatakan, buat apa itu semua? Untuk kepentingan bersama, kepentingan tubuh Kristus. 所以我们拥有的那个恩赐呢，是用来做什么呢？就是第7节告诉我们的，就是我们要使人得益处，就是为这个基督的这个身体得到益处。 Saudara, saya teringat dulu ketika saya masih ada di Malang. 我记得当我还在马朗的时候， ada seorang mahasiswa saat yang pertama. 有一位就是在这个圣道神学院的这个第1届的这个学生， Dan sering dipanggil sebagai Ercie, 他们常常叫他二姐， kakak kedua begitu. 就是他们叫他二姐。 Jadi saat itu mahasiswa pertama saat itu saya lupa 4 atau 6 begitu. 所以我忘了在这个东南亚圣道神学院的第1届的这个学生是有4位还是5 Ini 位？ maksudnya mahasiswa generasi pertama sekali begitu ya. Nah, jadi beliau dipanggil sebagai Ercie. Di antara semuanya yang masih ada di Malang ya cuma si Ercie ini. 所以呢，这位二姐呢，她就是当时在这个神学院第1届的这个毕业的这个学生。 Saudara, teman mahasiswa berbahasa Mandarin sering sekali mengunjungi beliau. Setiap hari Minggu selesai ibadah pasti mengunjungi beliau. 在神学院的这个中文部的学生呢，每个礼拜他们做完这个礼拜之后呢，他们会去探望这位二姐。 Seingat saya beliau sudah umur 80-an. 我记得他已经有80多岁了。 Ada cancer di tubuhnya yang bikin dia makin hari makin lemah. 他的身体里面有这个癌症癌细胞，所以使他的身体一日的更衰弱。 Sehingga ya banyak mahasiswa yang setiap hari Minggu pasti datang, khususnya mahasiswa Mandarin. 所以呢，很多的这个神学生，特别是这个中文部的学生，他们每个礼拜常常都去探望他。 Satu kali setelah selesai ibadah, teman-teman berbahasa Mandarin ini mengajak saya untuk mau nggak kunjungin Ercie. 有一次呢，这个我们做礼拜完之后呢，这个中文部的这个学生呢，他要我是不是要一起去探望二姐？ Saya pikir-pikir nggak ada, habisnya nggak ngapa-ngapain juga, ya udah boleh deh, saya ikut. 所以因为那个时候我没有其他的事情呢，我就跟着他们去探望这位二姐了。 Karena saya orang yang saya pertama kali kunjungin beliau. 那个时候呢，我是第1次去探望他的。 Dia tanya, nama kamu siapa? 他就问我的姓名， Saya tulis nama saya dengan bahasa Mandarin, Chenis ya, saya kasih ke dia kertas yang dia kasih itu. 我就把我这个中文姓名陈妮霞写给他。 Lalu ngobrol tingkat berapa, gimana kuliah di saat dan sebagainya. 我就跟他聊了，我是在这个神学院读几年级了。 Sudah selesai ngobrol sama saya, lanjut dia juga ngobrol dengan teman-teman berbahasa Mandarin yang lain. 除了我之外呢，他也跟其他的这个同学们就是聊。 Saudara, setelah kunjungan itu saya nggak pernah lagi datang. 弟兄姐妹，我那一次去探望他之后呢，我很长的一段时间没有去看他。 Ada setahun lebih kali, saya nggak pernah datang lagi. 大概有1年多的时间，我没有去 Karena 看 harus 他， pelayanan weekend di gereja lain, jadi nggak ada kesempatan. 因为我必须到外面的教会去这个实习，所以我没有机会。 Setelah lewat setahun itu liburan dan teman-teman yang berbahasa Mandarin, Dan mau pergi nggak? Boleh deh, saya akhirnya pergi lagi kunjungin Ercie. 过了1年多之后呢，我这个中文部的这个同学呢，就邀我说，要不要我们去看这个二姐？所以我就跟他们一起去了。 Saudara, kira-kira beliau ingat nggak sama saya? 弟兄姐妹，你认为这位二姐她还认得我吗？ Seorang nenek 80 tahun. 她是大概80多岁 Boleh 的 dong angguk 一 atau 个 geleng 老人 gitu 家 ya? Angguk atau geleng biar saya tahu kira-kira. Semua ngangguk. 每个 Beliau 人 nggak 都 ingat saya, 低头 saudara. 他不认得我， Dia nggak ingat saya. Ketika dia lihat wajah saya, dia nggak ingat saya. Dia kira saya pertama kali datang kunjungin dia. 因为他看到我这个人，他根本就不认得我，他以为我是第1次去探望他的。
Dia tanya, kamu namanya siapa? 他就问我你叫什么名字， Saya tulis nama Mandarin saya. 我就把我的这个中文姓名写下来给他。 Ketika saya tulis nama Mandarin saya dan beliau baca nama Mandarin saya, 当我把我中文姓名写下来，他读了我的这个姓名之后， beliau katakan, oh saya tahu kamu. 他说：“哦，我知道你， Gimana kabar kamu? 你好吗？ Gimana pelayanan kamu? 你的服饰怎么样？ Mama baik? 你妈妈好吗？” Wow, saudara, sudah lewat setahun dan itu membuat saya, bulu kuduk saya berdiri. Sekarang saya ceritakan pun saya masih merinding, saudara. 就因为已经过了1年多的时间，我讲了这个的时候，我这个都是都非常的战兢。 Bagaimana beliau masih bisa ingat? Ya dia lupa wajah saya. 已经过了1年，他不认得他不记得我的脸孔， Tapi dia ingat siapa saya, latar belakang saya, bahkan cerita-cerita saya dia ingat semuanya. 可是他记得我叫什么名字，我的背景，我的一切，他都记得。 Saudara, beliau setiap hari mendoakan saya. 弟兄姐妹，这位二姐呢，她每天都为我祷告。 Dia punya satu buku yang dia tulis apa yang dia mau doakan, siapa yang mau dia doakan. 他有一本笔记本呢，他记下来，他又为哪一些人祷告。 Seorang nenek yang sudah tua mungkin pelayanannya tidak diingat lagi. 她是一个很年长的一位姐妹，可能她所做的是别人看不见的， Khotbahnya tidak diingat lagi. 她可能不记得她的祷告， Tapi pelayanan doanya semua diingat oleh orang-orang yang dia doakan. 也许很多人不记得她所曾经讲过的道，可是很多人都记得她是为别人代祷的一个人。 Saudara, di saat itu saya malu di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，我那个时候在神的面前觉得非常的 Dan saat itu 惭愧， saya berkomitmen untuk lebih banyak mendoakan orang lain daripada pergumulan saya sendiri. 所以那个时候我就决心，我能够也为别人代祷。 Saudara, prinsip yang kedua tentang karunia rohani. 第二个原则有关于这个属灵的恩赐， Karunia rohani harus digunakan dan dikembangkan. 我们必须使用以及发挥我们这个属灵恩赐。 Saya ajak kita sama-sama membuka Alkitab kita, Yudas 1 ayat 20. 我们一起来看圣经犹大书第1章20节。 Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Yudas pasal 1 ayat 20. 犹大书第1章第20节，我们用中文来读。亲爱的弟兄啊，你们却要在至深的真道上造就自己，在圣灵里祷告。 Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita itu yang menjadi poin penting dalam inti iman Kristen. 所以呢，我们要敞开我们的心来领受这个圣灵在我们的这个里面的这个动工，就是我们这个基督徒的这个信仰里面的一个很重要的。 Saudara, setelah kita tahu apa yang menjadi karunia rohani kita, kita perlu mengembangkannya, menggalinya. 如果我们已经清楚知道我们这个属灵的恩赐是什么，我们必须去发掘，我们必须去发挥。 Saatnya kita untuk jadi berkat. 我们必须成为祝福。 Terbukalah terhadap pekerjaan pelayanan di gereja lokalmu. 我们要敞开我们，让我们能够参与在我们教会的事工。 Sekali lagi, karunia rohani diberikan oleh Roh Kudus untuk membangun gereja Tuhan. 我们知道这个属灵的恩赐，神赐给信徒，让能够建造这个基督的这个肢体，基督的教会。 Kalau saudara merasa tidak bertumbuh di gereja lokal saudara dan kau jajan di gereja lain, 如果你觉得你在你本堂的你自己的教会没办法成长，或者你到别的这个教会去走 dan 去看， ketika Anda pergi ke gereja lain kau merasa terberkati, 你在别的教会你觉得你在那边你蒙福。 saya coba ajak kita untuk pikirkan, sudahkah kita jadi berkat di gereja lokal kita sendiri? 我也邀请你来思想，你是不是已经在你本身的教会已经成为祝福了？
cobalah terlibat dalam pelayanan yang sesuai dengan karunia Anda. 让我们按照神所赐给我们的恩赐，我们参与在这个教会的事工。 Jika karunia dan kemampuanmu adalah di bidang musik, ambil pelayanan di bidang itu. 如果你的恩赐，你的这个能力是在这个音乐方面的，你就参与这个音乐的这个圣乐的这个事工里面。 Jika karuniamu adalah mengajar dan orang-orang yang kamu ajar itu, mengerti apa yang kamu ajari, ambil bagian, ngomong ke hamba Tuhan, saya mau bantu dalam bidang pengajaran. 如果你的恩赐是在教导的方面，你就要跟教会的牧师传道说，你要参与在这个教导的这个事工方面。 Tuhan akan memberkati orang lain melalui kita kok. 神会透过我们来祝福别人。 Yang paling utama yang Tuhan ingin kita lakukan adalah mengembangkan diri kita. 最主要的就是我们要发挥我们自己的恩赐。 Saudara, saya nggak diberikan pesan sponsor oleh Boksu. 牧师之前呢没有要我讲一些什么事情，就是要宣传什么事。 Tapi saya pernah ada di jajaran hamba Tuhan dan majelis, saya mengerti pergumulan gereja kita. 我曾经在本堂的这个牧师团队、神仆人团队里面，所以我也清楚知道我们教会所面临或者我们所挣扎的一些问题。 Kalau nggak salah tahun ini selesai periode majelis ya. 如果没错的话，我们今年就是结束了这一任的这个执事的这个服事。 Saudara, saya berdoa supaya ada jemaat yang minta formulirnya sama Boksu. 我祷告，希望会有呢，能够愿意向牧师要这个填这个成为执事候选人的这个表格。 Jangan biarkan Boksu kita kasih selebaran kayak kasih flyer begitu ya. Jangan biarkan Boksu kita lakukan seperti itu. 我们不要让牧师就好像去发一些的传单这样子，把这个这个执事候选人的表格这样的递给你。 Saudara, doakan, gumulkan. Kalau Tuhan mau panggil kamu melayani, ayo sama-sama kita bangun tubuh Kristus. 如果神有感动你要服侍的，让我们一起来服侍，一起来建造这个基督的身体。 Yang paling penting dalam kita mengembangkan karunia rohani kita ini adalah tanggung jawab. 当我们要发挥我们这个属灵的恩赐的时候，最主要的就是我们要有责任。 Lakukanlah setiap kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. 我们做每一个工作的时候，我们要尽职。 Seperti Ibrani 13 ayat 7 mengatakan lakukan tugas-tugas itu dengan kasih, ketulusan dan segenap hati. 就是我们要好像希伯来书所告诉我们的，我们要尽心的以爱心的、诚心的来做我们的这个部分。 Saudara, mungkin kadang-kadang karunia yang Tuhan berikan itu terlihat kecil. 也许神赐给我们的恩赐看起来是比较小， Nggak ada yang lihat kalau kita lakukan itu. Tidak ada yang lihat kalau kita lakukan pekerjaan pelayanan itu. 如果我们做这个事工，也许别人看不见的。 Tapi kalau kita lakukan dengan tanggung jawab, maka dampaknya sangat besar. 可是当我们尽职的有责任感的去做的时候，我们知道效果是很大的。 Dan yang terakhir saudara, tentang karunia rohani. Karunia rohani yang dikembangkan akan membuat kita semakin bertumbuh dan memuliakan Allah. 我们知道，我们去发挥的这个恩赐呢，让我们更成长，让我们更能够荣耀神。 Saat kita kenal karunia rohani kita dan kita mengembangkannya, 当我们清楚知道我们自己的这个恩赐的时候，我们去发挥的时候， apa yang akan terjadi saudara? 是会看见怎么样的事情？ Kita akan menjadi orang Kristen yang lebih baik. 我们会成为一个更好的基督徒。 Kita akan membuka diri kita terhadap penyataan Allah. 我们会敞开我们自己来看见神的这个工作在我们身上显明。 Karunia rohani yang kita kembangkan bukan hanya akan menolong diri kita sendiri, 我们所发挥的这个属灵恩赐，不是单单帮助我们自己， tapi menolong gereja Tuhan, tubuh Kristus. 可是我们能够帮助我们这个基督的身体，就是我们帮助这个教会。 Dan yang paling utama apa? Nama Tuhan dimuliakan. 最主要的就是我们能够荣耀神的名。 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11.
彼得前书第4章第10节、11节。1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 saya bacakan untuk kita. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 彼得前书第4章第10节、第11节，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。 Saudara, bukankah memuliakan Allah itu adalah tujuan utama hidup manusia? 我们知道，这个人的最主要的目标就是荣耀神的名。 Saudara, kecenderungan yang terjadi pada orang Kristen modern saat ini 我们知道，在对现代的这个基督徒来说，有一个倾向， adalah mengabaikan karunia rohani. 就是我们会忽略属灵恩赐， nggak mau pelayanan capek, 觉得说我参与事工我会很累， mengabaikan karunianya dan cukup egois menutup dirinya. 就是忽略了事工，然后他就是有一个非常自私的这个意念。 Ini adalah salah satu tanda ketidakdewasaan rohani. 这也就是一个这个属灵方面不成熟的一个人的一个现象。 Saudara, beda cerita dengan orang yang ingin melayani tetapi tidak mendapatkan bimbingan. 就是跟一个有一个分别，就是一个人他想服侍，但是没有得到人去栽培他或者去辅导他。 Saudara, kembali ke cerita si anak remaja yang fales tadi. 我就回到我刚才所讲那个少年人，他唱歌的时候走音的那个少年人。 Ini anak benar-benar merenungkan firman Tuhan, dia rindu melayani Tuhan. 这位少年人呢，他礼拜天他听神的话语，他也服侍神。 Tapi masalahnya nggak ada yang bimbing dia, nggak ada yang mentoring dia. 问题是，并没有人辅导他。 Sehingga banyak kesalahan yang dia lakukan di masa itu. 所以在那个时候呢，可能他做了很多的错误。 Tapi apakah sepenuhnya kesalahan yang dia lakukan sepenuhnya salah? 他所做出来一些错误，是不是完完全全都错的呢？ Tidak, saudara. 当然不是。 Ternyata kesalahan itu membimbing dia untuk mengeksplor bidang pelayanan yang lain. 他所做出的那些错误呢，就让他更深入的去探讨，或者去找其他的这个解决的方式。 Anak remaja ini akhirnya coba pelayanan yang lain. Dia tetap latihan terus, tapi dia coba eksplor pelayanan lain. Dia jadi usher, jadi kolektor, jadi pembesuk dan sebagainya. 这个少年人呢，他还是仍然的参加这个诗班，可是呢，他也是那个时候也是参与了其他的事工，比如说他去探访啊，他去成为这个招待的啊，其他等等。 Saudara, anak remaja ini bahkan ngajar sekolah minggu. 这个少年人他也是教主日学， Dia pernah belajar sound system, saudara. 他也曾经学过音响， Pernah belajar drum bahkan bass. 他有学过一些的乐器，他学过这个鼓跟这个bass， untuk mengembangkan dirinya. 他要来发挥就是他自己的这个属灵恩赐。 Dan saudara-saudara kenal anak remaja itu. 弟兄姐妹，你也认识这位少年人， Anak remaja itu saya. 他也就是我。 Saudara sebut bidang pelayanan di gereja. 在我们的教会的事工里面， Ketika saya remaja, semua bidang pelayanan di gereja pernah saya coba. 可以说，当我少年的时候呢，在教会的每一项的事工，我都尝试过。 Dulu waktu SMP saya ngekos dan ibu kos saya sampai bilang, udah kamu ngekos di gereja aja. 当我这个初中的时候呢，我去我外面住宿，然后那个住宿的那个主人说，你住在教会好了。 Saya coba semua bidang pelayanan dan saya sampai di satu titik saya bingung.
所以呢，我参与了许多的这个服事工作，然后我什么都会的时候，我觉得非常的奇怪。Sebenarnya saya kuatnya di mana sih? 我在想说，其实我是在哪一方面比较强的？ Merancang ibadah saya bisa. Merancang acara untuk acara khusus begitu saya bisa. Ini bisa, itu bisa. 我可以去计划一个崇拜的一些的节目，然后我计划其他的这个事工，我也能够做到。 Tapi bukan 100%, saudara. 可是我做的当然是不是100%的。 Maksudnya bukan 100% ini adalah ketika saya bisa ngelakuin itu, tapi kalau orang lain orang yang benar-benar karunianya ngelakuin itu akan jauh lebih baik. 我是能够去做那些工作，可是如果比较内行的人，当然他们是能够做得比我更好。 Saya lakukan pelayanan dengan bertanggung jawab, tapi memang kapasitas saya hanya sampai di sini. 我是很尽职的去做我的工作，可是我的能力有限。 Saudara, tahun 2009 saya berkesempatan untuk akhirnya tes karunia rohani saya. 所以在2009年的时候呢，我有机会去对我这个属灵恩赐做了一个测试。 Saudara, di profilnya sih tahun 2009, semoga kelihatan agak kecil ya. Di profilnya tahun 2009, tapi sertifikat ini saya terima 2011 setelah saya sekolah ke saat. 我们在教会呢，当时是2009年的时候做了这个属灵恩赐的方面的这个一个设置，那个时候是2009，可是因为我去读神学，所以我2011年的时候才拿到这个一个证明书。 Saudara, inilah alasan kenapa saya bisa bantuin semua bidang pelayanan, tapi nggak 100%, nggak maksimal begitu ya, karena memang karunia rohani saya ini adalah help. Kesanggupan yang diberikan Tuhan untuk mewujudkan tugas praktis dan apa yang dibutuhkan sehingga dapat meringankan dan mencukupi kebutuhan orang lain. 所以呢，我看到这个测试的结果出来，就是说我能够呢在各方面来做一些的事情，可是我就是可以去帮助别人去完成许多的这个施工，许多的工作。 Memang karunia saya ini adalah tukang bantu. 因为我的恩赐就是在帮忙的这一块，就是这个部分。 Sehingga kalau dibutuhkan bantuan ya saya siap membantu begitu. 所以呢，如果有人需要我帮忙的话，就我可以去帮他们。 Office girl-nya lah kira-kira gitu ya, saudara ya. 我就好像公司的这个就是工友一样。 Nah, ini profiling jadi di tahun 2009 atau 2008 begitu gereja saya di Medan yaitu GMI Gloria, kita pernah lakukan tes karunia rohani untuk jemaat begitu, dan inilah hasilnya. 在米兰的这个卫理荣耀堂呢，那个时候在2009年的时候，就是我们曾经做了这个属灵恩赐方面的一个测试。 Dan di bidang pelayanan juga dikatakan ada misi, lakukan KPR dan KKR begitu dan sebagainya. 所以我在服事的当中呢，我也可以参与，就是比如说在布道会一些的分心会里面的一些的工作。 Lembar selanjutnya yang menarik, saudara. Bidang alternatif lainnya. Saudara lihat di sini. Bidang pelayanan masa depan yang perlu digumulkan adalah menjadi hamba Tuhan. 这边有显示出来说，其他可能服侍的这个工作呢，就是有可能成为神的仆人。 Saudara, ini saya udah lupa sebenarnya. Waktu saya masuk saat saya nggak tahu sertifikat ini, belum dikasih oleh teman-teman yang memprofile. 所以其实当我到神学院去读神学的时候，我还没有拿到这个测试的结果出来。 Saya dapatkan ini ketika tahun 2011 dan itu saya lagi bergumul untuk keluar dari saat. 我得到这个证书的时候呢，是在2011年。其实那个时候我并有一个想法、一个思想、一个挣扎，就是我要离开神学院。 Dan ini menguatkan saya untuk menggumulkannya kembali. 可是呢，我看到了这个结果之后呢，就让我再次的去思想、去挣扎这个问题。 Saudara, balik ke saya yang dulu nyanyi aja fales. 我以前唱歌都是走调的。 Saya sebagai hamba Tuhan mau nggak mau harus bisa sedikit nyanyi, bisa nyanyi sedikit lah.
我成为神的仆人，当然我也要懂得一点点可以唱歌。nggak perlu punya suara malaikat. 当然不需要有天使般的声音， Karena sebagai seorang hamba Tuhan, kadang-kadang kita perlu memimpin ibadah, bukan? 因为我身为神的仆人，有时候也必须领会。 Saya pun melatih diri saya berdoa kepada Tuhan, menggali diri saya terus-menerus. 我也祷告，我求主帮助我们，不断的来挖掘，来发挥我的恩赐。 Dan sekarang bisa nyanyi lah saudara, nggak sampai buta sekali nada, nggak bagus banget, tapi bisalah nyanyi sedikit. 可是感谢神，现在我是能唱歌，虽然不是很好，可是我就是对那些音调有比较了解了。 Saudara, kita boleh minta karunia rohani tertentu kepada Tuhan. 弟兄姐妹，我们也能够向神来求他赐给我们恩赐。 Tapi yang menentukan apakah karunia rohani itu diberikan atau tidak bukan kita, tapi Tuhan sendiri. 可是决定神是不是能把我们所要求的恩赐赐给我，这是神决定的。 Oleh karena itu saudara, kenali diri kita. 所以呢，弟兄姐妹，你要知道了解你自己， Kenali karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 你要知道清楚的知道神所赐给你的恩赐是哪一方面的。 Kembangkan apa yang kita suka dan apa yang menjadi kemampuan kita. 你要发挥你所喜欢去做的，你要发挥你的能力。 Dan selanjutnya saatnya melangkah. 所以那个时候，你确定之后，你就要迈前面，向前面走。 Ambil bagian dalam pelayanan dan muliakan Tuhan. 你就要参与事工，荣耀神的名。 Saudara, kalau saudara punya waktu atau kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah di KU2, 弟兄姐妹，如果你等下有时间的话，你可以继续参加第2堂崇拜。 di KU2 saya akan mengajak kita untuk melakukan sedikit kuesioner, begitu kuis kecil tentang apa sih kira-kira karunia rohani saya. 因为在第2堂崇拜里面，我讲到的时候呢，会有一些很简单的问卷来去查看我们这个到底神赐给我们的属灵的恩赐是哪一方面的。 Jadi kalau ada kesempatan untuk boleh ikut, mungkin boleh ikut. Kalau nggak ada kesempatan nggak apa-apa. Kita boleh searching di internet, banyak kok sekarang di internet tes karunia rohani. Coba aja cari, pasti ada. 如果我们有时间，我们可以参加第2堂；如果没有时间，没关系，我们可以去这个网站这边那边去寻找有关于这个怎么样来测试这个属灵恩赐的一些的问卷，那边都很多。 Saudara, biarlah melalui kita nama Tuhan dimuliakan. 但愿我们透过我们的服事荣耀神的名。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan Allah kami yang penuh murah hati. 我们慈悲的主， Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu. 我们感谢主，你在我们的生命的美善， Karena Engkau tidak meninggalkan kami. 因为你从来没有离弃我们， Engkau senantiasa mendampingi kami 你常常与我们同在， untuk mengenal diri kami, 让我们能够认识我们自己， supaya kami semakin kenal Engkau. 让我们也能够更认识你。 Dan Engkau mau kami supaya semakin bertumbuh di dalam Engkau. 你也盼望我们能够在主里面能够成长。 Tuhan, hari ini kami sama-sama sudah belajar tentang karunia rohani. 我们今天早上一起来学习有关属灵恩赐。 Tolong kami untuk mengembangkan karunia rohani kami. 主啊，求你帮助我们，让我们能够发挥我们的恩赐。 Tolong kami supaya melalui hidup kami, apa yang kami lakukan di dunia ini boleh memuliakan Tuhan. 求主你帮助我们，当我们活在这个世界上，我们在这个世界上所做的能够荣耀神的名。 Sertai kami, 求主你与我们同在， Roh Kudus nantiasa berbicara kepada kami. 圣灵常常对我们说话。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。